Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian? Alhamdulillah ya, saya masih lagi sihat walaupun agak sibuk dengan tugasan-tugasan yang tiba-tiba banyak datangnya. Namun saya ambil kesempatan ini atas rasa tanggungjawab dan rasa rindu saya kepada tuan-tuan dan perempuan dalam kita berdiskusi, kita berilmiah yang membawa kepada jawapan tentang kewujudan kita di atas muka bumi ini. Masih lagi saya ingin membawa tuan-tuan dan perempuan kepada topik riset akhir zaman. Pastinya masih banyak lagi media-media ataupun sumber-sumber daripada begitu ramai ilmuwan-ilmuwan di luar sana yang membicarakan tentang kisah akhir zaman. Dikatakan akan berlaku peralihan-peralihan, perubahan-perubahan, kedatangan Imam Mahdi yang akan merubah geopolitik dunia, yang akan merubah sosial kehidupan dunia, dan menceritakan tentang dahsyatnya Dajjal, datangnya Ya'juj Ma'juj dan turunnya Nabi Isa dan berbagai-bagai peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah yang sentiasa dibicarakan dalam ruang lingkup yang sama. Maksudnya saya di sini pembicaraan itu sebenarnya sama, cuma cara ia disampaikan tu agak berbeza. Kisahnya juga ambil daripada cerita yang sama. Jadi saya di sini kalau tuan-tuan dan perempuan yang biasa mengikuti channel Masa Bayu, saya lebih membawa tuan-tuan dan perempuan kepada persoalan fakta berlandaskan kepada Al-Quran, Al-Quran, Sunnah, junjungan Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita kepada satu ketetapan, iaitu ketetapan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang maha mengetahui atas apa juga peristiwa. Kita tidak ada satu pengetahuan pun, tidak ada satu perkara pun yang kita boleh ketahui, yakni apa yang akan berlaku pada masa depan. Sesuatu yang gaib, tidak akan ada upaya bagi mana-mana makhluk. Kita harus berpegang di situ tuan-tuan dan perempuan. Jangan kita cuba menjangkau atau melangkau realiti. Hakikatnya kalau kita dah berpegang hakikat sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai umat Muhammad, kita kena berpegang kepada realiti tauhid, yakni makhluk tidak ada kuasa, tidak ada pengetahuan apa-apa pun yang gaib, melainkan segala-galanya atas pengetahuan Allah. Maka dalam soal ini tadi, jangan kita buat ramalan, jangan kita berpegang kepada perkara-perkara yang akan berlaku itu, akan berlaku ini, tetapi bila kita minta sumbernya itu nanti tidak jelas. Kena diberikan dengan persoalan-persoalan, berikan dengan seolah-olah tergantung-gantung untuk kita saling memikirkan, menjadi sesuatu yang semakin menarik, tetapi hakikatnya dia tidak sampai kepada Al-Quran. Kisah-kisah yang dibina-bina, direka-reka yang akhirnya jauh kita daripada realiti. Tak maaf tuan-tuan dan perempuan, saya ni asal saya bercakap ada je ayam yang nak berbunyi. Okey, hari ini saya nak jelaskan kepada tuan-tuan dan perempuan tentang riset akhir zaman. Apa yang dimaksudkan dengan riset akhir zaman? Riset akhir zaman ada 4 riset tuan-tuan dan perempuan. Dia harus mempunyai 4 faktor yang boleh dihubungkan di antara satu sama lain. Kemudian daripada situlah baru ia dilengkapkan sebagai satu equation, persamaan A plus B plus C plus D equal to C. So equal to E. E itu maknanya gabungan kepada 4, A, B, C dan D. Maka begitu juga dengan kisah riset akhir zaman. Dia mesti perlukan 4 parameter, 4 perkara, 4 situasi yang baru boleh kita himpunkan untuk kita memahami dan dapat mencari jawapan apakah itu riset akhir zaman. Jadi apakah 4 parameter itu tadi? Pertama, riset ilmu. Yang kedua, riset moral ataupun akhlak. Yang ketiga, riset kreativiti.
Yang keempat, riset ekonomi. Jadi saya lihat dan saya perhatikan ramai yang membicarakan tentang riset ekonomi. Riset ekonomi akan berlakunya peralihan ekonomi dunia, cerita tentang White Spiritual Boy, bercerita tentang Black Dragon, White Dragon dan berbagai-bagai kisah Illuminati, Freemason dan sebagainya. Tetapi akhirnya jurus kepada persoalan ekonomi yang akan berlakunya peralihan ataupun riset. Dan diceritakan tentang akan berlakunya kemarau panjang, akan berlaku satu keadaan di mana kekangan dari segi makanan dan berbagai-bagai lagi. Jadi itu atas penceritaan kisah-kisah daripada kebanyakan pihak. Tetapi daripada sudut alam teologi yang menghimpun segala fakta-fakta berdasarkan kepada faktor parameter-parameter ataupun rujukan yang khusus daripada Al-Quran dan Sunnah, maka ada 4 sahaja riset yang perlu kita fahamkan sebelum kita boleh menghimpunkan kepada riset yang dikatakan riset akhir zaman. Iaitu pertama yang saya katakan tadi, riset ilmu, riset moral ataupun akhlak, riset kreativiti dan riset ekonomi. Jadi ini yang akan dilakukan oleh Dajjal, lakukan oleh iblis laknatullah, melakukan riset ke atas empat perkara ini tadi. Dia akan melakukan riset ke empat perkara ini tadi secara mengikut jadualnya ataupun mengikut peringkatnya. Dia tak boleh terus pada ekonomi, dia akan pergi kepada yang pertama, iaitu riset ilmu. Okey, macam mana yang dimasukkan riset ilmu? Segala sistem ataupun peradaban manusia, segala pernyataan-pernyataan tentang tamadun manusia, civilization manusia akan bermula daripada keilmuan. Apa yang kita lalui, daripada pengetahuan yang kita perolehi, maka ia menjadi ilmu. Lalu ia akan dijadikan sesuatu yang menjadi sebagai satu formula kepada pihak yang lain, kepada golongan ataupun komuniti-komuniti yang secara skala yang besar. Maka ia akan menjadi sebagai satu pembudayaan dan akhirnya menjadi sebagai satu bentuk parameter hukum yang akan diterima oleh semua pihak, dan dia menjadi sebagai sosial, cara sosial, hukum sosial, kehidupan bagi masyarakat. Jadi dalam kata lain, pengetahuan jadi ilmu, daripada ilmu itu menjadi aplikasi yang akan digunakan secara meluas. Maka apa yang kita miliki mesti berdasar kepada pengetahuan. Kalau tidak ada pengetahuan, maka dia tidak akan jadi ilmu. Maka ilmu tidak boleh datang dulu, tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan alam teologi. Mungkin daripada kefahaman tuan-tuan dan puan-puan, ilmu tu ilmulah sesuatu yang kita ketahui, bukan daripada alam teologi, bukan macam tu. Alam teologi, ilmu itu adalah pelaksanaan pengetahuan. Jadi ilmu datang selepas pengetahuan. Dah tahu, belum jadi ilmu, dia kena praktikan, laksanakan apa yang dia tahu. Setelah dia lalui ataupun dia mempraktikan pengetahuan tersebut, maka ianya adalah ilmu. Ini ada beza sikit. Jadi macam mana riset ilmu? Maka apa yang iblis lakukan, Dajjal lakukan, dia riset ilmu dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Ubah sistem pendidikan akan diubah kerana pengetahuan dapat daripada pembangunan sistem pendidikan. Maka sistem pendidikan akan diubah, diletakkan dengan segala macam elemen-elemen yang akhirnya menjadikan manusia itu jauh daripada laluan ataupun landasan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya, cuba tuan-tuan dan puan-puan renungkan betul-betul apa yang tuan-tuan dan puan-puan pelajari di dunia pada hari ini dalam aspek kehidupan, belajar di sekolah, di universiti. Apakah nilai sebenar yang diperolehi daripada pengetahuan-pengetahuan tersebut? Ada praktikalnya tak? Ada practicality-nya tak dalam kehidupan? Maka apa yang kita pelajari, maka itulah diri kita selepas itu. School of thought. What we learn, that's become who we are. Apa yang kita pelajari, itu yang akan menjadikan diri kita atas kefahaman kita yang kita pelajari. Maka untuk merubah
realiti daripada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umat-umatnya, maka iblis Dajjal ini telah melakukan reset ilmu, ubah. Dan dia tak perlu ubah secara total, dia ubah sedikit sana sedikit sini, meletakkan ketakutan dejat apabila kita belajar, masuk sekolah, masuk universiti, hanya kita fikirkan bahawa kita nak dapat ijazah, kerana ijazah itu akan dapat memastikan kita mendapat satu kedudukan ataupun pangkat. Maka ilmu itu membawa kita kepada derajat, pengetahuan kita pun itu membawa kita kepada derajat. Sedangkan hakikat ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah untuk menjadikan kita manusia yang bermanfaat kepada yang lain dan tunduk kepada Allah. Bukan soal nak jadi orang besar, tetapi bagaimanakah menjadikan diri kita sebagai aset yang besar kepada masyarakat secara keseluruhannya. Jadilah kita berebut-rebut menjadi manusia yang ada ijazah, ada master, ada PhD dan sebagainya. Tapi realitinya, semakin hari wujudlah berbagai-bagai kaedah-kaedah kefahaman ilmu, berbagai-bagai kaedah-kaedah yang membezakan antara satu sama lain, wujudnya derajat-derajat berdasarkan kepada apa yang dia pelajari. Maka dari situ wujudlah pemecahan-pemecahan di antara sesama manusia. Sedangkan Al-Quran itu meletakkan posisi menghimpunkan perpecahan, bukan menunjukkan perpecahan. Rasulullah SAW menghimpunkan perbezaan-perbezaan kabilah-kabilah, kelompok-kelompok yang mempunyai berbagai-bagai pengetahuan, keilmuan kepada satu keilmuan sahaja, yang ini berlandaskan kepada Al-Quran. Maka keilmuan itu diletakkan sebagai equation dia, A plus B plus C plus D, namanya Islam, way of life, ad-din. Maka apa juga yang dibangunkan atas aspek keilmuan pada hari ini, kita akan lihat ada perpecahan. Kelompok tu ada ahli kimia, ada ahli biologi, ada ahli matematik, ada ahli fizik, dipecah-pecahkan. Sedangkan di dalam sistem Islam, keempat-empat ini bergerak sebagai satu entiti. Dia perlu ada biologi, dia perlu ada matematik, dia perlu ada fizik, dan dia perlu ada kimia dalam aspek segala-galanya. Maka dia menghimpunkan sebagaimana Al-Quran menghimpunkan kitab-kitab yang lain. Maka tidak perlu lagi kita merujuk kepada kitab-kitab yang lain. Tak perlu rujuk pada Injil, tak perlu rujuk pada Zabur, Taurat dan sebagainya. Tidak perlu. Hukum dia dah jelas. Datangnya Al-Quran, Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, maka dia menghimpunkan. Tak perlu lagi nak rujuk tempat lain, kerana Al-Quran telah memberikan jawapan dengan menghimpunkan semua pengetahuan di dalam satu ruang sahaja. Maka itulah sistem pendidikan telah direset oleh iblis dengan melakukan proses pemecahan. Oh, ini agama-agama saja, sains-sains saja, jangan campur adukkan. Mereka yang lakukan. Sedangkan hakikat segala kemajuan-kemajuan ke atas muka bumi dilaksanakan oleh manusia dengan menggunakan akal fikiran yang telah Allah berikan untuk memudahkan kehidupan. Zaman berzaman berlalu dengan kaedah-kaedah yang difikirkan oleh manusia, akhirnya tetap dia akan dapat dilihat, dirujuk dalam Al-Quran, sama ada dalam bentuk saintifik, tentang geometri, tentang universe, tentang haiwan, tentang manusia, apa sekalipun, segala-galanya ada di dalam Al-Quran. Namun riset ini telah menyebabkan kita jauh daripada Al-Quran. Ahli agamanya dengan cerita agamanya sahaja. Ahli sainsnya katanya lah hanya cerita pasal sains sahaja. Orang teknikal tak boleh tak ambil tahu. Dia tak ada sebab untuk dudukkan dengan ahli agama. Ahli agama duduk dengan dunia dia sahaja. Maka sistem pendidikan itu telah dihancurkan untuk mewujudkan manusia-manusia yang mempunyai derajat-derajat yang tertentu. Tuan-tuan dan perempuan, kerja siapa tu? Maka apa juga status yang pertama, iblis akan melakukan riset ilmu terlebih dahulu. Bila dia dah kuasai dan telah pun kuasai, contohnya hari ini tuan-tuan dan perempuan, ke mana-mana pun tuan-tuan dan pergi, di pelosok dunia pun,
tetap dia memiliki satu standard yang sama. Perlu ada satu referensi daripada satu badan pendidikan yang diiktiraf oleh kelompok ini. Nak lulus, mesti yang diiktiraf, mesti iktiraf daripada syarat-syarat yang begini. Syarat-syarat itu pula diperolehi daripada mana? Daripada sistem pengetahuan dia mereka perolehi. Dan akhirnya universiti-universiti dunia itu wujud di seluruh dunia. Mereka berkongsi satu piagam yang sama. Tetapi akhirnya hasilnya hari ini cuba kita lihat apa yang berlaku. Kenapa manusia saling berbalah? Kenapa tidak ada keharmonian? Kenapa ada tidak ketirisan dalam soal ekonomi? Kenapa berlakunya kemiskinan atas perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku? Kenapa masih ada lagi penindasan-penindasan? Ada yang belajar tinggi, ada yang menjadi pemimpin tinggi, tetapi melakukan rasuah, pecah amanah. Maka mana datang semua ini? Pasti daripada pengetahuan yang dia miliki. Maka sistem pendidikan itu telah pun dijadikan sebagai satu perkara yang pertama, di riset terlebih dahulu untuk pergi kepada proses riset yang kedua, iaitu riset moral, kemudian akan masuk kepada riset kreativiti, dan akhirnya riset ekonomi. Jadi bukan soal ekonomi kita nak bicarakan dalam kedudukan kita pada hari ini, kerana ekonomi adalah kesan daripada permulaan persoalan riset ilmu. Macam mana tuan-tuan dan perempuan boleh mencerap tak? Kerana kita ada beberapa bahagian tentang riset akhir zaman. Saya telah menjelaskan sedikit sebelum ini. Jadi hari ini bahagian yang kedua, riset ilmu. Tuan-tuan dan perempuan, ilmu tidak boleh dijadikan sebagai sumber kepada pendapatan seseorang. Apa yang kita perolehi, segala-gala apa yang kita perolehi di dunia pada hari ini, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lafaz tasdikkan dalam hati kita, maka kita yakin segala-galanya yang alam semesta ini datang daripada Allah. Maka apa juga pengetahuan kita datangnya daripada Allah. Dan apabila datangnya daripada Allah, apakah hak kita untuk menjadikan ilmu itu sebagai sumber ekonomi? Apa tujuannya kita menjadikan pusat-pusat ilmu? Kita mengenakan yuran-yuran tertentu kepada pihak-pihak tertentu atas dasar apa? Dasar keuntungan. Apabila ada keuntungan sahaja, maka otomatiknya ilmu itu telah pun dijadikan sebagai sumber jual beli. Sedangkan hakikatnya pusat ilmu, pusat pendidikan adalah satu perkara yang tidak boleh dijual beli. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya sedang berusaha doakan atas apa yang saya lakukan ini menjadi satu kejayaan yang nyata. Saya sedang melakukan satu proses membangunkan Universiti Alam Teologi, insyaAllah. Sebab itu saya berada lama di sini dan saya sedang melakukan fasa yang terakhir. Apabila wujud sahaja pusat ilmu ini nanti, 100% dia menggunakan silibus terma-terma yang ada di dalam Alam Teologi. Dan Alam Teologi itu 100% bertermakan kepada Al-Quran. Tidak ada daripada sumber yang mana-mana. Maka sesiapa sekalipun yang datang belajar ke universiti ini, dan kita akan juga wujudkan peringkat daripada bawah, kita akan wujudkan sekolah, kita akan wujudkan universiti yang mana tidak ada satu sen pun yang kita ambil daripada mereka yang datang belajar, dan mereka-mereka itu akan diberikan, malah diberikan allowance, kita berikan kemudahan-kemudahan untuk dia mendapatkan pengetahuan. Kemudian mereka ini akan berada dalam satu ruang bertebar ke seluruh muka bumi dengan melakukan riset ilmu. Maka riset ilmu pada pihak iblis, pada pihak Dajjal yang telah mereka lakukan zaman berzaman, maka sampai masanya untuk kita juga melakukan perkara yang sama, tetapi riset ilmu kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan melakukan riset ilmu yang menolak ketetapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang dilakukan oleh Dajjal. Maka saya akan lakukan itu tuan-tuan dan puan-puan selagi saya mempunyai nafas, mempunyai keupayaan. Insya-Allah segala perkara ini akan berlaku, dan sesiapa yang datang belajar di universiti ini
atau di sekolah yang saya akan bangunkan, tidak akan kita kenakan apa-apa bayaran, kerana bagi saya hukumnya haram untuk meletakkan apa juga nilai-nilai yang bersifat keuangan kepada keilmuan. Jadi ada yang bertanya, habis bagaimana nak hidup? Tidak ada masalah, ada riset ekonomi. Nanti itu saya akan sampaikan ke depan. Tetapi perkara yang pertama untuk hari ini adalah riset ilmu. Kita kena ubah. Kita kena lakukan riset ilmu terlebih dahulu. Maka maksudnya dekat sini apa? Obsolete. Total perubahan kepada sistem pendidikan akan berlaku. Dan tidak boleh kita anggap itu sebagai satu kebetulan atau sesuatu yang bersifat pinggiran. Dia harus menjadi nukleus, kerana saya katakan tadi, riset akhir zaman, riset zaman dia mesti ada 4. Maka perkara yang pertama, riset ilmu wajib berlaku terlebih dahulu. InsyaAllah dengan izin Allah, dengan ketetapan daripada Allah, apabila datang yang hak, batil tidak akan dapat bertahan. Seumpama datangnya malam, perginya siang, dan datangnya siang, perginya malam, tanpa ada satu saat pun yang teranjak, tidak akan terlewat atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan, perkara itu pasti akan berlaku dan sedang berlaku. Riset akhir zaman pada peringkat pertama, riset ilmu sedang berlaku, dan persoalannya, di manakah tuan-tuan dan puan-puan? Adakah tuan-tuan dan puan-puan ingin melihat ini sebagai satu realiti, atau tuan-tuan dan puan-puan hanya sekadar nak mendengar kisah daripada masa Bayu bahawa kita sedang melalui satu perubahan, tetapi kita hanya menjadi penonton sahaja? Ataupun tuan-tuan dan puan-puan memilih apa yang saya katakan dalam video yang sebelum ini, memilih yang kiri, memilih yang kanan, atau jalan tengah-tengah? Itu atas ketetapan masing-masing. InsyaAllah teruskan apa yang kita yakinkan selagi ianya bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang datang kepada kita, ilmu apa yang dia bawa, rujukkan kembali kepada Al-Quran. Jika tidak ada di mana sumber-sumber yang jelas, yang nyata, yakinlah Allah tidak pernah menyusahkan hamba-hambanya dengan meletak perkara-perkara yang tidak wujud di dalam Al-Quran. Assalamualaikum, salam sejahtera daripada Masa Bayu di Istanbul. Sampai kita bertemu pada sesi topik bahagian yang ketiga, riset akhir zaman, pada bahagian riset akhlak ataupun riset moral.